Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Hari ini saya akan mulakan dengan laporan mengenai tindakan Task Force Operasi Pematuhan. Semalam 14 September merupakan hari ke-96 pelaksanaan PKPP. PDRM melalui Task Force Operasi Pematuhan melibatkan 3,094 pasukan pematuhan yang terdiri daripada 13,165 anggota. Task Force ini telah membuat 56,038 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPP. Sebanyak 3,607 pasaraya, 4,798 restoran, 1,271 penjaja serta 1,308 pasar awam dan pasar tani telah diperiksa. Turut diperiksa adalah 3,384 tempat ibadah dan 2,361 tempat riadah. PDRM telah menahan 132 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPP dan daripada jumlah itu seramai 14 individu telah direman manakala seramai 118 individu telah dikenakan kompaun. Antara kesalahan engkar arahan PKPP termasuklah aktiviti yang melibatkan kehadiran ramai yang menyukarkan penjarakan sosial, gagal merekodkan butiran pelanggan, tidak memakai pelitup muka dan ada juga yang mengadakan private party. Task Force akan terus mempertingkatkan pemeriksaan serta mengambil tindakan ke atas pemilik premis dan orang awam yang tidak mematuhi SOP yang ditetapkan. Aktiviti private party dan aktiviti di pub dan kelab malam masih di dalam senarai aktiviti terlarang. Dan mesyuarat hari ini telah pun memutuskan sekali lagi bahawa setiap serbuan yang dibuat oleh pihak PDRM ianya mesti disertai oleh PBT, oleh anggota pihak berkuasa tempatan. Kerana pihak PDRM hanya boleh mengenakan kompaun dan menahan mereka sedangkan PBT boleh membatalkan lesen perniagaan mereka. Jadi kita dah minta supaya PBT turut serta untuk mengambil tindakan membatalkan lesen bagi premis-premis perniagaan yang melanggar arahan daripada kerajaan ini. Mengenai kawalan sempadan negara, Operasi Benteng melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Penguatkuasaan Malaysia, Jabatan Immigration Malaysia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan Agensi Kawalan Sempadan Malaysia ataupun AKSEM dan agensi lain juga terus mengawal ketat sempadan negara secara bersepadu dari devolusi oleh parti terutamanya melalui lorong-lorong tikus. Semalam Ops Benteng telah berjaya menahan 46 parti serta merampas 1 bot dan 3 kenderaan darat. Antara kejayaan parti Ops Benteng semalam termasuk penahanan 21 parti di pantai Teluk Penawar, Johor oleh Batalion Pertama Regimen Ranger Diraja. Sebanyak 79 sekatan jelaraya Ops Benteng juga dilakukan di seluruh negara yang melibatkan ATM sebanyak 12 sekatan jalan raya ataupun SJR, PDRM 57 SJR, AKSEM ataupun
Agensi Kawalan Sempadan melakukan 10 sekatan jalan raya. Dan kita juga hari ini bersetuju supaya Ops Benteng diperhebatkan di kawasan Pantai Timur Sabah bagi menyekat kemasukan parti yang telah pun membawa penularan COVID-19 di dalam penjara Tawau dan sebagainya. Orang ramai diminta untuk menghubungi hotline National Task Force di talian 011 6251 1223 untuk terus menyalurkan maklumat berkenaan parti dan jenayah rentas sempadan ini. Mengenai Ops Sanitasi Awam di bawah kawal selia KPKT, sejak 30 Mac 2020 telah melakukan 9,951 operasi yang merangkumi 134 zon. Semalam, sebanyak 14 Ops Sanitasi meliputi di 6 buah negeri, iaitu di Kedah 5 operasi, Sarawak 3 operasi, Pulau Pinang 2 operasi, Melaka 2 operasi, Sabah 1 operasi dan Perak 1 operasi. Ops Sanitasi semalam melibatkan 37 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta 62 anggota pihak berkuasa tempatan dan agensi-agensi lain yang turut disertai oleh 6 jentera JPPM dan iaitu Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Mengenai kuarantin wajib, dari 24 Julai hingga 14 September, seramai 29,054 individu rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk sempadan antarabangsa. Daripada jumlah itu, seramai 10,414 individu telah menjalani kuarantin wajib di 75 hotel dan 8 premis lain, termasuk Institut Latihan Awam dan institusi pengajian swasta di seluruh negara. 71 individu telah dibawa ke hospital untuk rawatan, manakala 18,569 individu telah pun didischarge dan dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Mengenai barang keperluan asas, semalam Penguatkuasa KPDN HEP telah membuat pemantauan ke atas 12 jenis barangan di 771 premis perniagaan, termasuk peruncit 540, pemborong 163 dan penghilang 28. Secara keseluruhannya, bekalan barangan keperluan adalah mencukupi dan mampu menampung keperluan dalam negara yang berterusan dan mudah diperolehi. Pegawai Penguatkuasa KPDN HEP juga telah melakukan 1,654 pemeriksaan khas pematuhan SOP PKPP dan mendapati 1,629 premis mematuhi SOP yang ditetapkan. 25 premis pula diberikan nasihat kerana tidak patuh kepada SOP. Dalam tempoh PKPP ini, kerajaan ingin menggesa pengusaha dan orang ramai supaya sentiasa mengamalkan kawalan kendiri, termasuk penjarakan sosial dan kebersihan diri, terutamanya dalam aktiviti jual beli barangan keperluan harian. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan juga telah membuat pemantauan di peringkat pengeluar makanan dan memberi jaminan bahawa bekalan barangan keperluan mencukupi dan mudah diperolehi. Oleh itu, orang ramai tidak perlu bimbang tentang bekalan makanan keperluan kerana ianya dijamin mencukupi. Saya ingin sebutkan tentang situasi di Tawau, Sabah dan Lahad Datu.
Beberapa hari kebelakangan ini berbagai-bagai fake news, berita-berita palsu telah disebarkan yang menyebabkan timbul perasaan panik di kalangan orang ramai, terutamanya di Lahad Datu dan juga di Tawau. Ada berita yang mengatakan semalam menggunakan satu portal berita rasmi, walaupun ianya tidak betul, saya percaya tidak betul. Kononnya perintah berkurung daripada 6 petang hingga 6 pagi di Tawau. Tidak ada perintah berkurung pun. Ada fake news yang mengatakan bahawa sesiapa saja yang pulang dari Sabah, sama ada ke Semenanjung, ke Labuan ataupun ke Sarawak, akan dikuarantin wajib 14 hari. Juga tidak betul. Jadi terlampau banyak news ataupun berita palsu yang dikeluarkan yang menyebabkan berlaku panik di kalangan rakyat. Jadi oleh itu, mesyuarat hari ini telah pun diberikan taklimat secara detail oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia tentang situasi di Tawau dan Lahad Datu. Sehingga 14 September 2020, Kementerian Kesihatan telah membuat saringan seramai 3,981 individu di Tawau dan 1,421 individu di Lahad Datu. Daripada jumlah tersebut, 331 kes positif direkodkan di Tawau dan 89 kes positif di Lahad Datu. Nampak besar. Walau bagaimanapun, daripada 331 kes di Tawau, 305 kes melibatkan banduan di dalam penjara Tawau. Manakala daripada 89 kes positif di Lahad Datu, 86 kes tersebut terdiri daripada OKT yang ditahan di lokap Balai Polis. Dan KKM ketika ini masih memantau tentang situasi penularan COVID di Tawau dan Lahad Datu, terutamanya di luar daripada penjara dan juga daripada balai polis yang melibatkan OKT tersebut. Mesyuarat hari ini juga tidak membuat sebarang keputusan mengenai cadangan ramai pihak supaya kita membuat PKP di Tawau dan Lahad Datu. Saya ingin memaklumkan bahawa terdapat 511,000 lebih penduduk di Tawau dan 266,000 lebih penduduk di Lahad Datu. Dan jika dilaksanakan PKPP, maka jumlah ini akan terlibat dari segi pergerakan dan aktiviti harian mereka. Dan polisi yang telah pun ditetapkan ialah kita hanya akan membuat PKPP berdasar PKPD pentadbiran berdasarkan lokaliti atau kawasan-kawasan yang dikenal pasti berlaku peningkatan mendadak kes COVID positif ini. Suka saya maklumkan bahawa saringan akan terus saringan akan diteruskan oleh Kementerian Kesihatan. Kita menganggarkan saringan secara bersasar mungkin akan melibatkan 25,000 individu di Tawau dan 13,000 individu di Lahad Datu. Dan KKM juga telah pun mengenal pasti lokasi-lokasi yang terlibat dengan kluster benteng dan kluster laut, dan saringan akan dilakukan di kawasan yang telah pun dikenal pasti ini. Antara lokasi yang dikenal pasti adalah di Mukim Sri Tanjung, melibatkan 7 lokasi, 7 kampung,
Mukim Wellers Bay, satu lokasi, dan Mukim Merotai, ada 6 lokasi. Jadi kita telah pun mengenal pasti lokasi-lokasi tersebut, dan kita akan membuat saringan. Dan selepas itu kita akan membuat penilaian, dan jika ada keperluan seterusnya untuk PKP di pentadbiran, maka kita akan umumkan kemudian. Tetapi setakat hari ini kita belum membuat keputusan kerana KKM masih meneruskan saringan. Dan kalau kita lihat tadi dari segi jumlah kes yang melibatkan orang luar, orang ramai di luar daripada penjara dan lokap, tidak begitu, masih lagi dianggap boleh dikawal oleh Kementerian Kesihatan kerana individu yang mempunyai kait rapat, yang mempunyai close contact dengan yang terlibat dengan COVID positif ini telah pun dikenal pasti dan saringan akan diteruskan. Jadi KKM kata setakat ini masih boleh dikawal lagi. Walaupun untuk memastikan kawalan dapat kita pertingkatkan, jadi KKM telah mengenal pasti pusat-pusat kuarantin khusus yang akan digunakan oleh mereka yang didapati walaupun negatif tetapi mempunyai gejala-gejala ringan dan sebagainya. Ini seperti yang telah kita laksanakan sewaktu parti di Kuala Lumpur, di Semenyih dan sebagainya, apabila kita menjadikan MAIPS sebagai pusat kuarantin khas. Jadi kita telah pun mengenal pasti kawasannya, iaitu di Tawau. Satu blok di dalam penjara Tawau itu digunakan untuk kuarantin tersebut, manakala satu Dewan Masyarakat di Lahad Datu juga telah dikenal pasti akan digunakan sebagai pusat kuarantin yang dianggap mereka yang PUS ataupun person under surveillance yang berisiko rendah ini. Dan tentu saja mana yang positif terus dihantar ke hospital. Walaupun kita tidak mengenakan PKPD, walaupun kita tidak mengenakan PKPD secara pentadbiran, tetapi orang ramai dinasihatkan supaya menjaga dan melindungi diri masing-masing. Cuba elakkan tempat ramai, cuba elakkan berkumpul beramai-ramai. Jadi setiap kali keluar, gunakan pelitup muka, pastikan ada penjarakan sosial, sentiasa membersih tangan sama ada dengan sanitizer ataupun sabun. Jadi kawalan kendiri itu mesti dipertingkatkan. Walaupun masih lagi belum kita umum apa-apa pun dari segi PKPD, tetapi setiap individu yang berada di mana-mana, khususnya di Tawau, Lahad Datu, pastikan mengamalkan kawalan kendiri yang ketat bagi melindungi diri masing-masing. Jikalau tak perlu keluar, tidak ada keperluan yang mendesak untuk keluar, lebih baik berada di rumah masing-masing saja. Kalau nak keluar pun kerana mungkin keperluan-keperluan khusus yang penting, keluar. Kalau tidak, elok berada di rumah. Dan kalau keluar pun cuba elakkan daripada tempat-tempat yang ramai dan bersesak-sesak. Kita hari ini mendengar pembentangan daripada Jabatan Perangkaan Malaysia tentang banci penduduk dan perumahan Malaysia, iaitu banci 2020 yang akan dilakukan melalui dua fasa. Yang pertama adalah fasa pertama e-census yang menggunakan online dalam atas talian, iaitu 7 Julai hingga 30 September bulan ini. Manakala fasa kedua akan bermula iaitu secara bersemuka. Pegawai-pegawai banci akan datang ke rumah pada 7 hingga 24 Oktober 2020.
Jadi saya nak ingatkan, ya, mungkin ramai yang tak mahu pegawai banci datang ke rumah kerana terpaksa bersemuka dengan pegawai-pegawai banci. Sebab itulah kerajaan menyediakan banci secara online, ya. Dan setakat hari ini hanya 1.5 juta saja yang selesai mengisi e-census ini, membuat bancian, memberi jawapan bantuan secara online. Hanya 1.5, kerana sasaran kita adalah 32.7 juta rakyat Malaysia. Yang buat secara online hanya 1.5 juta. Dan kita ada masa lebih kurang 15 hari lagi, kerana tarikh tutup untuk e-census ini secara online ini pada 30 September. Jadi kalau nak mengelakkan daripada bersemuka dengan pegawai-pegawai banci yang akan datang ke rumah, maka eloklah dalam masa 15 hari ini mendaftar ataupun membuat jawapan bancian secara online. Kalau tidak, mulai daripada 7 Oktober, pegawai banci akan datang ke rumah. Dan walaupun kita telah pun menetapkan SOP yang ketat bagi operasi banci di tempat kediaman persendirian dan tempat kediaman institusi. Ini termasuklah pegawai-pegawai banci, petugas banci mesti menggunakan pelitup muka, membawa hand sanitizer sewaktu banci secara penjarakan sosial, dan tidak boleh minum, jangan sajikan makanan di rumah. Orang kita ni, orang rakyat kita ni, rakyat Malaysia ni sangat suka kalau orang datang rumah beri menjamu makanan. Jadi untuk banci ni kalau boleh elakkan daripada memberi jamuan makanan untuk sama-sama makan bersama-sama di rumah dan sebagainya. Walaupun saya nasihatkanlah, kalau kita tak mahu perkara seperti itu berlaku, sila menjawab bancian kita secara online. Pautan e-census boleh dicapai melalui laman sesawang www.mycensus.gov.my. Jadi boleh, ada masa lagi selama 15 hari. Mengenai penghantaran pelajar keluar negara, ya. Hari ini kita dimaklumkan oleh Jabatan Immigration Malaysia bahawa Jabatan Immigration membenarkan pelajar yang perlu keluar negara untuk menyambung atau mendaftar untuk menyambung pelajaran atau mendaftar sebagai pelajar baru terus boleh keluar negara tanpa perlu memohon kelulusan daripada Jabatan Immigration Malaysia. Walau bagaimanapun, mereka perlu menunjukkan bukti sewaktu diperiksa oleh Jabatan Immigration. Kepada pelajar baru, tunjukkan surat tawaran daripada universiti yang berkaitan. Bagi pelajar-pelajar yang nak menyambung keluar negara untuk menyambung pelajaran, tunjukkan kad pelajar saja. Dengan itu mereka terus boleh keluar negara tanpa perlu membuat permohonan daripada Jabatan Immigration. Ibu bapa yang nak menghantar anak-anak mereka, nak menemani anak mereka keluar negara, dibenarkan dengan had 2 orang sahaja. Ibu bapa. Tak boleh bawa keluarga macam dulu, terus bercuti, tak boleh. 2 saja. Dan selepas ibu bapa menghantar dan apabila pulang ke tanah air, mereka juga akan dikenakan kuarantin wajib selama 14 hari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah rasa agak selesa satu ketika dulu kerana kita lihat COVID positif di kalangan rakyat kita sudah pun menurun sehingga ke single digit, malah ada 3 hari kosong. Tapi seperti kita tahu,
seluruh dunia keadaan sudah pun berubah. Banyak negara yang dulunya boleh dianggap sebagai contoh kerana kes COVID positifnya sangat kurang, tiba-tiba meningkat hari ini. Di negara kita juga tidak terkecuali. Kes berlaku. Kita lihat kes-kes baru sudah ada di Kedah. Di utara beberapa kawasan telah pun dikenakan PKPD berturut-turut di Kedah. Selepas beberapa kampung kerana kes yang melibatkan kluster Siwa Gangga, kita tutup semula di Aman Jaya, dan sekarang ni di kawasan baru pula, iaitu di Kota Star. Di Sabah berlaku peningkatan kes dan sebagainya. Sebab itulah kita mesti menganggap bahawa COVID positif ni terus ada di sekitar kita. Itulah faktanya, iaitu kes COVID virus ini masih berada di sekitar kita. Sebab itulah kita jangan alpa. Setiap SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan, basic SOP asasnya, seperti pemakai pelitup muka, cuci tangan, setiap kali masuk ke tempat-tempat premis perniagaan dan sebagainya, cek suhu dan sebagainya, perlu dikekalkan dan diteruskan, dan supaya ianya menjadi norma baru dan juga budaya baru kepada rakyat Malaysia. Kepada yang berada di Sabah yang sedang berkempen pilihan raya negeri Sabah, saya harap jaga dan kawal diri dan patuhi setiap SOP yang dikeluarkan. Saya percaya kadang-kadang sukar untuk membuat kawalan fizikal ataupun social distancing. Tetapi di kawasan yang bersesak mesti ataupun wajib memakai pelitup muka. Jadi saya harap jangan ambil ringan kepada petugas-petugas pilihan raya di petugas-petugas parti untuk pilihan raya di PRM, pastikan amalkan kawalan kendiri, terutamanya yang berada di kawasan-kawasan yang agak kritikal, agak sensitif di Sabah ini. Jadi insya-Allah kita akan melibatkan pegawai-pegawai kaki tangan PDRM dan sebagainya di bawah pematuhan SOP ni, bahagian apa kita panggil ni, untuk memantau pasukan pematuhan SOP ni untuk bergerak lebih aktif lagi di kawasan-kawasan di seluruh negeri Sabah ini, terutamanya bagi menghadapi pilihan raya negeri ini. Jadi itu saja yang saya nak sampaikan. Saya buka kepada soalan. Datuk Seri, berikutan terlalu banyak banduan yang dijangkiti COVID di Sabah dan Tawau kan. Jadi adakah kerajaan bercadang untuk memperkenalkan SOP baru penahanan parti? Kerana KKM sebelum ni ada mencadangkan agar diasingkan tahanan baru dan tahanan lama supaya kadar jangkitan tu dapat dikawal. Dan lagi satu, mengenai pusat kuarantin di Tawau dan Lahad Datu yang Datuk Seri sebutkan, bila ia akan beroperasi? Sekian. Kita memang perkenalkan SOP baru ya untuk tahanan ini. Yang pertamanya, sebelum masuk ke pusat tahanan, kita adakan swab test dulu. Ya, yang bila negatif, walaupun negatif, kita asingkan daripada tahanan-tahanan lama itu sendiri. Dan kalau positif, of course kita akan hantar mereka untuk rawatan. Jadi memang kita akan asingkan. Seperti juga yang pernah kita lakukan di Semenanjung, di depo-depo tahanan di Bukit Jalil dan lain-lain, 4 depo tahanan dulu. Yang satu ketika tu spike meningkat, terdapat positif COVID yang meningkat satu ketika dulu. Mengenai tempat baru tu kita akan segerakan. Akan dibuat dalam waktu yang terdekat ini. Ya, sedang di dalam tindakan. Okey.
Datuk Seri, terdapat kes warga Singapura yang ingin masuk ke Malaysia untuk bertemu isteri yang merupakan warga negara Malaysia. Dia telah cuba memohon ketika tiba di pintu masuk Malaysia namun tidak dibenarkan. Soalan saya, bolehkah warga negara Singapura dalam kes begini dibenarkan masuk ke Malaysia pada masa ini? Boleh. Kita pun dah umumkan pasangan warga negara boleh masuk, ya. Tetapi yang pertamanya, sebelum mereka masuk, mereka perlu membuktikan dengan sijil daftar perkahwinan di Malaysia. Ya, mereka perlu menunjukkan sijil daftar perkahwinan di Malaysia dan mereka juga perlu mempunyai visa, Singapore visa. Dan sebelum, maknanya mereka kalau dah masuk, kalau dia dibenarkan juga tertakluk kepada kuarantin 14 hari tadi. Mesti di kuarantin 14 hari. Jadi kalau mereka perlu detail dari segi syarat-syarat daripada Jabatan Immigration, mereka boleh melihat melalui laman sesawang di bawah Jabatan Immigration, iaitu GForce @imi.gov.my. Detail mereka boleh dapatkan. Jadi memang kita tidak ada halangan, tapi peraturannya ditentukan oleh JIM, Jabatan Immigration, dan mereka boleh lihat. Okey. Datuk Seri, adakah kerajaan akan mewujudkan pasukan khas bagi memantau pematuhan SOP COVID-19 dalam tempoh kempen pilihan raya negeri Sabah? Ya, saya pun dah sebut tadi, kita akan lihat perkara ini, ya, terutamanya di kawasan-kawasan yang sensitif seperti di Tawau, di Lahad Datu, ya. Walaupun dari segi kawalan tu, kawalan biasa tentang pematuhan itu memang sentiasa ada. Maksudnya pihak PDRM terus mengawal dan memantau setiap kawasan di Sabah itu. Ada saja pihak polis, ada sekatan-sekatan jalan raya. Di Tawau dan Lahad Datu, kita dah setuju tadi, kita akan pertingkatkan dari segi kawalan oleh pihak polis dan juga agensi lain dan juga kementerian lain, jabatan-jabatan lain. Sekatan jalan raya antara kerjasama antara polis dengan Angkatan Tentera Malaysia, ATM, akan diperketatkan di Tawau dan Lahad Datu, yang juga melibatkan di kawasan-kawasan sempadan juga. Sempadan antara Tawau dan daerah lain juga akan diperketatkan. Jadi setakat hari ini memang dah ada pun, bukan tidak ada kawalan langsung. Pihak polis sentiasa mengawal, sentiasa memantau. Tetapi untuk mempertingkatkan, saya rasa adalah wajar kalau kita pertingkatkan dulu di kawasan-kawasan yang sensitif seperti Tawau dan Lahad Datu. Di kawasan lain pun kita akan tengok kalau ada keperluan untuk meningkatkan kawalan dan ada jawatan kuasa pemantauan khas, insya-Allah saya akan bincang dengan pihak PDRM dan juga ATM supaya kita wujudkan jawatan kuasa khas ataupun special task force untuk memantau seluruh kawasan pilihan raya di Sabah. Walaupun sekarang pun dah ada, saya kata tadi daripada awal saya sebut National Task Force tu dah ada, tapi mungkin fokusnya tidak mungkin dia menyeluruh, tapi now kita nak fokuskan kepada kawasan pilihan raya di Sabah, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.